seperti yang dikabarkan, tabung bencana persendirian. Kadang-kadang bila kita cerita pasal menabung ni, dia satu cabaran yang besar sebenarnya. Bukannya mudah untuk kita didik diri kita dan bagaimana untuk menabung secara efektif ni. Yang dikatakan memang bila masa kecemasan kita boleh ambil, bukannya bila masa boleh ambil. Betul. Okay? Ada setengah orang tu yang mungkin mempunyai kewangan yang kukuh dalam akaun, mungkin mereka boleh simpan sedikit lah. Tapi sayang sekali kalau anda kata dah tak ada dah, duit dah tak ada dah, semua nak bayar keperluan dan sebagainya, bagaimanakah caranya untuk kita mendapatkan tabung ini? Jadi untuk itu Anim, kita nak kenalkan tetamu kita. Kita bersama dengan Encik Samsudin Abdul Kadir, pruden kewangan kita yang telah pun berpuluh-puluh tahun dah mempunyai pengalaman dalam bidang kewangan ini, bagi cerita tentang tabung bencana persendirian. Kita bercerita tentang keadaan kecemasan. Kalau mungkin mereka yang sudah mengalami keadaan banjir setiap tahun tu, tahulah maknanya akhir tahun ni ada peruntukan yang perlu digunakan untuk membantu menguruskan keadaan dan sebagainya. Tapi kalau keadaan pandemik yang kita tidak pernah jangka ini akan berlaku, tuan ya, maknanya setiap individu akan terkesan. Tabung semakin lama semakin menipis. Iaitu yang ada simpanan, yang tak ada simpanan satu hal. Betul. Apa pendapat tuan? Okey, dia secara asasnya kita tengok benda musibah ni, kita tak boleh tengok benda yang dah berlaku. Macam Tuan Pantai Timur, dia dah tahu dah hujung tahun musim terkujuh, banjir sedia. Dia sebenarnya tu musibah yang banjir. Dia ada benda lain macam pandemik ni tak ada orang jangka pun. Betul. Dan dalam Al-Quran dia surah Yusuf ni satu benda yang bagi saya lebih menakutkan. Bagi saya musibah kalau nak sediakan tabung tu, kalau kita nak kurangkan untuk orang Islam ni, surah Yusuf ada kisah 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Maksudnya Tuhan suruh kita buat persiapan untuk 7 tahun kemarau. Yang banjir ulangan 15 jam hujan, right? Hari sama boleh masuk rumah. Yang ni 7 tahun kemarau. Jadi maksudnya dana musibah, tabung musibah kita kena ada pelbagai jenis. Contoh simple, air ni dia kalau lebih banjir, habis barang-barang kita, right? Dah ada setengah kalau guna perabot cibok memang habislah, kereta dah kena overhaul. Kalau kurang air pula, kemarau, dah air tak ada, tu yang jadi mungkin tabung untuk bencana kesihatan. Air ni, kalau air kurang, mana tangki kena ada. Jadi dari segi tabung bencana untuk apa ni, tabung perancangan tabung bencana kita ni mesti ada semua jenis. Dalam duit cash pun kena ada. Dalam kalau cash saja, sebab itulah orang akan terbeli. Sekarang tambah dengan mudah online, jadi saya nampak dia jadi tak berapa efektif sangat. Jadi kena ada campur semua. Satunya kita buat si hijau. Paling basic bermula dengan si hijau. Kalau yang mana rasa tak boleh menyimpan, memang tak cukup, cuba buat si hijau. Saya rasa cukup pun. Si hijau ni maksudnya dapat duit RM5 yang RM RM5. Contoh pagi ni kalau kita makan pagi ni dapat bayar, ada duit tukar tu. Duit RM5 jangan belanja, masuk tabung yang tak boleh buka di bawah. Kalau boleh buka dia tabung habis ayam juga. Dulu tu tabung ayam tu paling bagus sebab dia tak boleh buka, kena pecahkannya. Tu punya tin yang betul-betul ni kan dia ada yang design ringgit dan sebagainya. Gunakan yang tu. Setiap kali dapat duit hijau masukkan yang tu. Tu salah satu tabung kita lah. Dan satu lagi kalau nak yang sistematik, kita buat potongan terus. Daripada gaji kalau ikut biasanya untuk tabung kecemasan dengan untuk masa depan dia 30%. Cuma tabung kecemasan biasa ataupun tabung musibah ni orang letak 5% lah. Tapi tengok situasi. Kalau asyik macam kata 6 tahun sekali banjir tu, tu amount dia mungkin 5 hingga 10%. Maaf saya mencelah. Ini termasuk kepada mereka yang potong bila ambil insurans. Kan ada potong untuk hibah, ada potong untuk simpanan dan sebagainya. Adakah ini termasuk dengan... Dia termasuk. Contohnya kalau yang untuk insurans terkaful ni, kita tengok yang kereta. Kereta sebenarnya kalau di bandar ni, macam saya lately lah, memang saya ambil untuk banjir. Sebab selalu kita tengok dulu masa Jalan Sultan Ismail ke apa, banjir tenggelam kereta, oh ini bahaya. Dia ada insurans yang tapi kena bayar extra lah. Sebab kalau kita kerap pergi kawasan banjir, macam di mana banjir kilat dan sebagainya, jadi kita insurankan kereta kita dengan tu. Itu salah satu yang kita boleh buat. Maksudnya sebab kita tak jangka. Tak ramai orang yang buat ni. Sebab dia ada dah. Dulu memang mula-mula tak ada, dia panggil kalau banjir ni memang tak cover. Tapi sekarang ni dah kalau ada, cuma kena bayarlah extra. Cuma dia bagi ketenangan kepada kita sebab tak semuanya boleh kita guna cash. Kalau kereta overhaul banyak-banyak, stres. Bayar untuk coverage sikit je. Betul. Jadi biar ada, si hijau pun ada, kita buat dalam bentuk, kalau cash kita dalam bank tak boleh, kita boleh buat dalam bentuk emas. Zaman dulu kena beli emas beribu-ribu, tak ada. Sekarang RM100-200 kita dah boleh beli dah. Start beli sikit-sikit, the moment berlaku bencana kita boleh gadaikan. Macam tengah pandemik, baguslah. Nilai emas pun naik tinggi. So kita boleh guna yang tu, campur semua. Si hijau biar ada, duit dalam bank ada, pelaburan dalam contoh tabung haji, ASB, biar ada semua. Sikit-sikit masing-masing. Dan satu lagi mungkin orang kurang perasan, tabung bencana ni sebenarnya membantu jiran tu. Maksudnya apabila kita balik kampung, beli barang kat jiran. Sebab bila berlaku bencana kat rumah kita, contoh terbakar ke apa,
Nak tunggu adik-beradik kita datang saudara jauh. Lambat Jiran akan tu. Tapi kalau kita buat tak tahu dengan jiran, itu tak. Itu susah lah tu. Duit pun tak ada guna dah. Duit sampai lambat. Kalau terbakar ni perlukan orang. Dan saya ingat apa yang berlaku di sebuah negara jiran kita. Sebab kawan saya pergi kat sana, terbakar. Bilik atas di hotel terbakar. Turun bawah bomba penuh. Tapi tak memadamkan kebakaran. Lepas setengah jam baru memadam. Sebab apa? Kena bayar sendiri bomba di negara dia. Nak suruh padam kena bayar dulu. Itu lagi teruk. Ini mengingatkan kita secara tradisional ibu-ibu kita menabung, main duit kutu. Kan suruh seorang pegang. Dulu ialah susah nak ada account bank dan sebagainya. Itu cara mereka kan. Panggil seorang yang akan collect duit dan sebagainya. Tapi menabung secara efektif ni mungkin ada cara tertentu. Dia yang bagus macam saya kata tadi, si hijau satu. Lepas tu kita dah buat potongan bulanan ke contoh SB, tabung haji sebagai setiap bulan kita dah potong terus lah. Jadi kita dah biar ada banyak. Sebab bukan apa? Sebab kalau ada satu, otak kita akan terfikir duit kat situ. Tapi bila banyak kita kadang terlupa duit kita ada kat sana. Tahu-tahu ada. Bila bencana baru otak terfikir, aku ada duit lagi dalam akaun tu. Dan dia boleh gunalah. Dan masa tu yang kita boleh guna. Tapi kalau satu memang biar ada banyak. Kalau duit kat rumah saja macam tak ada, tenggelam ke apa, habis duit kita. Ada rumah terbakar, habis. Jangan simpan pun dalam satu tempat. Tabung bencana kita biar ada dalam pelbagai jenis yang berbeza. Emas, hartanah pun boleh. Hartanah contoh kita ada rumah sewa ataupun rumah kita terbakar dan kita boleh pergi pindah ke sana. Kita tak adalah pergi duduk dewan dan sebagainya. Kalau bangsa-bangsa yang terjejas akibat banjir ini, Cik Samsudin, saya percaya mereka ini boleh kita kategorikan sebagai mempunyai pelbagai lapisan masyarakat, mempunyai pelbagai status kewangan yang tersendiri. Cik Samsudin bercakap tadi berkenaan dengan mereka yang mungkin mempunyai wang, duit hijau mungkin mereka boleh simpan. Tetapi ada di antara kita ni, bukan kata duit hijau, duit RM1 tu pun susah nak disimpan kan. Jadi bagaimana caranya untuk kita membantu golongan seperti ini supaya mereka ini pun juga boleh mendapatkan tabung bencana ini? Dia sebenarnya peranan itulah jiran dan sebagainya. Bila kita tengok seorang kita boleh ajar dia sebab sebanyak kan orang pergi bantu duit je. Dia tak ajar bantu ilmu. Sebab setakat yang saya pergi, rumah orang susah saya tengok setengah rumah tu dia boleh beli pun rumah. Tapi dia menyewa sampai sebab pembelanjaan yang tak perlu. Macam dalam perkahwinan raya ni orang kita banyak melebih benda yang tak perlu. Dia lebih nak merancang. Kalau orang nak kahwin, dia bukan merancang kehidupan lepas berkahwin. Dia merancang setahun untuk majlis perkahwinan tu. Jadi dia lebur RM40,000 untuk majlis tahta 4 jam je. Jadi banyak orang kita nampak memang tak duit tapi sebenarnya ada setengah duit tu dia dibazirkan. Contoh saya ambil paling mudah kat rumah ayam lah. Berapa ramai di luar sana bila nak goreng ayam, tanya dulu anak-anak nak makan tak ayam malam ni? Nak makan berapa ketul? Dan kita goreng banyak tu je. Kalau nak goreng kari pak, tanya dulu. Berapa ramai? Kalau yang tanya tu, kalau dah tanya macam tu duit tak ada, itu memang betul-betul tak ada duit. Tapi berapa orang yang tanya? Betul. Biasa goreng masak kan? Dulu, masak dulu, lepas tak habis lah. Buang. Itu jadi membazir tu. Sebenarnya ada di celah-celah tu masih ada pembaziran sebenarnya. Tapi yang susah betul kita bantulah kita yang ada ni bantu. Macam tadi kan saya suka dia bila air naik dia fikir jiran dia yang sebelah tu yang tua berumur pergi bantu orang. Jadi tabung ni kita macam tu saya kata tabung bencana tak sebenarnya duit dalam kita. Duit yang kita dah labur dalam jiran-jiran. Jasa-jasa kita tu. Nanti mungkin tahun depan jiran pula yang tolong kita. Kan? Itu yang kena memang sentiasa cari masa untuk tolong orang. Macam yang Ulu Langat, kalau kita ada kemampuan pergi tengok apa yang tak ada, boleh sponsor, kita sponsor. InsyaAllah apabila berlaku kita ada orang lain akan tolong kita. Jadi tabung bencana tak sebenarnya dalam akaun kita sajalah. Wallahualam. Ada cara untuk mereka yang mempunyai hutang yang tinggi ni untuk menabung. Sebab kalau hutang dah minus dah maknanya kan. Tapi adakah mereka ada peluang untuk menabung juga? Dia macam orang dah kena penyakit kecimani, dia terus makan lagi, ambil gula lagi. Jadi caranya kecimani tu sebab apa berlaku? Kena cari punca. Kenapa dia ambil hutang? Cure tu. Biasa orang dia akan cuba cari pendapatan tambahan tapi memang takkan cukup. Kalau tak cure dia punya penyakit. Dia berhutang tu sebab apa? Sebab selalu yang saya tengok sepanjang hidup lah di Malaysia ni, majoriti orang yang berhutang ni sebab dia rasa diri dia murah. Bukan isu duit. Dia tak ada duit tak apa. Dia rasa diri murah, dia akan sibuk mencari simbol-simbol kekayaan palsu. Kalau biasa kita tengok kereta, orang beli pakai kereta biasa. Tapi logonya lain. Dia spend untuk unnecessary. Jadi apabila kita rasa rendah, dia akan sibuk nak. Ialah macam raya lah. Kalau setengah orang labu cili, labu air, labu sayur, labu selayang. Tidak ukur baju di badan sendiri. Kata orang putih less is more. Orang kaya ni dia semakin kurang. Kita ni semakin lebih. Jadi kalau orang yang maksudnya yang the moment kita rasa diri kita ni mahal, kita akan kurang ambil hutang. Tapi apabila kita rasa murah, hutang ni yang perlu bedakan pembiayaan peribadi,
kad kredit skim mesra mudah. Dan haranu kalau kita tinggal lebih 6 bulan. Ya. Macam contoh kita ada emas, right? Tiba musibah datang, kita boleh pergi gadai sekejap untuk nak pusing. Cumanya kalau ada hutang ni memang kena, macam kata, dia sebenarnya sebab apa kita berhutang? Tiga hutang ni yang tak diperlukan oleh manusia. Pembiayaan peribadi, hutang kad kredit, skim mesra mudah. Tak diperlukan oleh manusia. Semua memang diadakan untuk seni memindahkan duit kepada pelanggan-pelanggan. Jadi kalau kita terjebak, mana ada benda yang kita rasa rendah diri biasanya. Ataupun orang ada tanah, kita tak ada, kita pergi buat pembiayaan peribadi untuk beli tanah. Lalah tanah tu pun tak membuang hasil, itu yang kita jadi beban. Jadi bagi saya, tingkatkan dulu nilai diri. Salah satu nilai diri senang je nak tingkat, ikut tonton program macam ni. Memang dia akan meningkatkan nilai diri. Dapat ilmu kan? Yes. Itu satu. Monsun Timur Laut akan bermula pada esok hari. Tetapi mereka baru tengok hari ini. Bercakap berkenaan dengan tabung kemanusiaan ataupun tabung bencana ini. Jadi adakah mereka ini telah pun terlambat sebenarnya untuk menyimpan? Dia kata orang putih, it is better late than never. Dan dia boleh bermula dah. Tak boleh tengok yang mana satu kita boleh mula. Nak tanya dulu family ke, nak goreng ikan ni. Even ikan kering pun tanya dulu. Sebab ikan, kalau ayam tu, masa saya kata 10 ketul, kalau kita goreng semua, habis tu right. Tapi kita tanya nak makan 7. So kita ada 3 lagi untuk stok esok. Yang tu boleh bermula straight away lah. Malam ni tengok, tanya lah dulu. Nak goreng kari pap pun tanya dulu. Bukan kita tak nak membazir. Bukan kita tak nak bagi anak kita makan. Dia nak makan 3 ekor ayam, kita goreng 3 ekor ayam lah. Betul. Janji jangan membazir. Saya rasa kalau kita kad yang tu memang insya-Allah kita boleh. Dan bagi yang ada hutang pembiayaan peribadi, kad kredit sekarang, usahakan untuk settle yang dulu. Sebab hutang ni membuatkan kita semakin lama semakin miskin. Hutang kad kredit 4 tahun sekali jadi double. Itu jadi tak sempat kita nak menyimpan untuk tabung bencana. Pelaburan ni adalah menabung juga. Ya, dia okey. Zaman ni memang tak boleh menyimpan sebenarnya. Kena melabur terus. Cari yang tempat yang ada dividen sekurang-kurangnya 5%. Sebab dia gini, macam duit kita, angka dia memang RM1. Tapi zaman dulu RM1 boleh beli apa? Betul. Zaman saya sekolah dulu 30 sen je bawa sekolah. Sekarang ni bagi anak 30 sen, dia balik-balik campak duit. Sen tak bernilai. Sebab maksudnya angka dia masih RM1 tapi nilai dia berkurang. Jadi macam mana pun menyimpan kat mana tak besar. Janji dalam konsep kita menyimpan tu dia mesti naik nilai. Nilai dalam angka. Yang tu yang tidak akan merendahkan lagi nilai tabungan kalau kita. Kalau simpan duit bawah bantal, contoh dululah masa ayah saya RM300 boleh beli satu kebun. Kebun tanah, right? Satu kebun. Sekarang ni 300 boleh beli satu lot kubur je. Angka dia sama, nilai dia berturun. Nilai lain. Okey, itu dia. Padat sebenarnya. Kalau boleh nak kita panjangkan dengan dari segi lebih terperinci kan, bagaimana untuk kita menyimpan dan juga menguruskan kewangan. Terima kasih banyak-banyak Encik Syamsuddin Abdul Kadir, perunding kewangan, yang berkongsi dengan kita bagaimana tips untuk kita menyediakan tabung bencana persendirian. Tamadun Rom pun tidak terbina dalam masa satu hari. Begitu juga dengan tabung kecemasan kita. Andai kata kalau kita tidak mulakan hari ini, bila lagi? Lebih baik kita mulakan hari ini daripada kita tidak mulakan langsung. Okey, jadi ingat-ingatlah pesanan saya ni, okey, untuk anda menjadikan diri anda dalam tabung kecemasan ini. Baik.